dalam kereta ni. Sebab bas ke kereta kan pakai benda. Belakang kita pun banyak. Ha? Saja beritahu. So pagi ni kita nak dapatkan kepastian. Kita bersama dengan Dr. Muhammad Azrizal bin Aziman, Managing Director Mah Bayu Engineering. Dan Dr. Muhammad Azrizal bin Aziman, Managing Director Mah Bayu Engineering. Engineer lah kita tanya. Betul. Nak tanya, kamu tak tahu apa? Tanya TMB. Tuan, baru-baru ni kita ada kita nampak kat social media pasal seorang ni dia charge phone dalam bas tu bakar. So kita nak tahu jugalah, sebab tuan pun ada buat video berkaitan dengan benda-benda gini tuan Benda ni dah lama dah, ulang-ulang. Itu ceritanya. So kita nak tahu juga as a consumer, selamat ke sebenarnya charge phone ni pakai yang tempat yang nak bakar USB charger. USB selamat ke tuan? Sebenarnya kita tak boleh nak salahkan 100% dekat electrical punya part, kan? Kadang-kadang kita kena tengok pada sudut lain juga. Alright. Okey, daripada sudut lain tu, daripada sudut macam mana? Mungkin kata daripada segi fake dia ke ataupun macam mana tuan? Dia kebanyakan kes yang saya jumpa dengan pengalaman saya lah dan saya knowledge berpunca dari charger dia sendiri. Sebab biasanya kalau charger original ni jarang jadi kerja ni. Okey. Kebanyakan jenis orang ni dia suka kongsi-kongsi charger. Lepas tu dia kita tukar. Contoh pakai handphone Vivo, dia punya charger iPhone. Tak boleh lah. Ataupun dia punya handphone itu iPhone, dia pakai charger buat apa tu? Oppo. Tak boleh. Okey, faham. Okey. Maksudnya tak boleh dikawinkan lah. Contoh iPhone disekawin dengan Lenovo tak boleh Tak digalakkan. Setiap model tu dia ada sistem dia sendiri. Dia ada safety sendiri. Dia ada watt dia sendiri. Dia ada dia punya spek yang tersendiri. Yang sesuai dengan phone dia tu. Dia kena merge dengan phone dia je. Okey. So maksudnya kalau kita pakai barang-barang yang original ataupun barang-barang memang brand yang sama, so tak ada masalah lah pun sebenarnya. Belum pernah lagi dengar kes yang charger original ada masalah rosak, meletup, short. Tak pernah dengar lagi. Okey. Baik. Itu satu hal. Itu dalam kereta. Kadang-kadang bila kita kat rumah ni, kita selalu charge phone ni tuan. Time tidur. Time tidur kita charge lah. Sleep charging lah. Itu okey ke tuan? Tapi kita tidur pun 5-6 jam juga minimum. Dia untuk sekarang punya model phone, charger kebanyakan dia dah auto stop. Dia dah auto cut. Auto cut tu. Dia bila charge penuh dia akan cut. Okey. Tak ada bahaya. Yang bahaya ni mungkin bagi pengalaman saya, guna charger bukan dia sendiri. Okey. Ya, maksudnya kalau kita pergi beli kebanyakan charger ni kan ada berbagai-bagai jenis jenama dekat kedai-kedai gadget ni. So maksudnya tu kalau kita pakai yang jenama berbentuk buah-buahan tu, so kita kena beli kabel dia pun buah-buahan lah. Betul. Okey, so maksudnya okey, kalau let's say kalau kita tengok sekarang kan dia kata type C. Type C lah. Maksud kalau type C tu dia boleh masuk dekat phone yang berbentuk tumbuhan tu dengan phone yang lain, Android. So itu yang dikatakan bahaya tu kan? Dia tidak sesuai. Dia tak boleh baik, tidak sesuai, tak digalakkan. Sebab kalau kita beli phone pun, baik. Yang penjual phone pun akan bagi nasihat sama. Dia kata jangan share charger ni dengan phone lain. Okey. Pakai untuk dia saja. Dia nama ni pakai dia punya charger saja. Lepas tu yang baru-baru terjadi, dia bukan pada bateri, dia pakai plug biasa. Plug soket 13M tu dalam bas. Okey, soket 13M. Soket 13M tu dia boleh berlaku overvoltage. Kurang. Kita tak tahu siasatan sedang dijalankan, kita tak boleh nak cakap. Betul lah, ya. Tak boleh bagi pendapat sebab nanti mengganggu siasatan pihak lain. Yalah. Bagi sekadar ilmu, knowledge yang saya tahu. Baik. Efektor 13 itu dia boleh berlaku overvoltage. Okey. Bila berlaku overvoltage, charger tak boleh support. Charger boleh support around dalam 220 volt hingga 240 volt. Bila dia overvoltage hingga over 250 volt, kemungkinan
sistem dalam charger tu rosak dan akan lepaskan voltage AC ke handphone. Itu yang handphone meletup. Meletup. Berlaku lipat pintas pada handphone. Baik. Terima kasih banyak tuan. Terima kasih, Alhamdulillah. Baik, insyaAllah nanti apa-apa nanti kita roger tuan lagi ya. Borak-borak dengan tuan ni. Orang pandai-pandai ni semua kita borak. InsyaAllah. Tak nak kena iPhone Tak ada, saya beli handphone je. Handphone tak ada. Terima kasih banyak tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap lagi kita ada cekapi cerita kedai kopi era muzik terkini. Ada soalan, tanya yang pro untuk dapatkan jawapan. Sebab jawapan yang betul kan? Alhamdulillah. Dengar tu. Radio Era call saya, minta nasihat saya, gunakan ilmu yang saya ada, insya-Allah, untuk bagi kesedaran kepada anda semua di luar sana. Jadi kalau beli handphone, pakai charger dia aja. Pastikan original. Lepas tu ada lagi banyak yang saya nak cakap, tapi biasalah radio dia ada had dia kan. Okey, saya tunjuk lagi yang balance-balance. Jom lah. Okay, anda option belakang lah. Guna ini yang lain lah yang saya tak sempat nak sebut dalam radio tadi sebab ada masa kan. Jadi tadi yang DJ tu Pak Azad dengan Radin tadi tu. Langkah keselamatan, gunakan port USB, bukannya soket 13M dalam bas atau kenderaan. Jadi bila ada nak charge handphone dan kenderaan, pastikan guna port USB. Bukan yang ada plug macam kes yang berlaku sekarang ni lah. Sebab risiko. Kita tak tuduh punca dari elektrik bas tersebut. Kita tak tuduh punca yang berlaku kemalangan nyawa tu dari soket SSO 13M dalam bas. Tak tuduh. Tapi apa yang saya tulis adalah langkah berjaga-jaga. Macam ni, langkah keselamatan. Perlu dapatkan kelulusan dan pemeriksaan keselamatan dari Puspakom untuk sistem elektrik tambahan kenderaan. Jadi kepada pihak berwajib, saya tak pastilah Puspakom ke, JPJ ke, Suruhanjaya Tenaga ke yang pantau perpasangan tambahan elektrik dalam bas. Jadi pihak berwajib minta endorse dulu selama ada selamat ke tidak. Baru boleh digunakan, boleh terus dipasang. Okey, lagi ni. Pengguna perlu gunakan charger original atau berkualiti tinggi atau ada logo Sirim. Kena pakai original lah. Kalau jadi kes, syarikat telefon tu kita boleh saman. Sebab original kan. Gunakan power bank berbanding charge guna soket 13A jika mahu menggunakan phone sambil charge. Jadi bila anda nak guna phone, kadang-kadang kita sibuk, kita perlu guna phone. Kita perlu guna phone untuk telefon, untuk buat kerja dalam keadaan yang sama, bateri pula dah kong. Macam mana cara selamat yang kita boleh gunakan supaya dapat mengelakkan risiko renjatan elektrik atau risiko dia rendah? Gunakan power bank. Power bank dia DC juga, tak begitu besar dia punya voltage. Kalau meletup pun mungkin kesan dia tidaklah sampai kehilangan nyawa. Ini lagi nak. Dah tulis kan power bank? Alright. Gunakan loudspeaker jika berbual di phone sambil charge. Maksudnya kalau anda nak berbual, anda charge ni, anda charge, power bank tak ada, terpaksa guna charger biasa, tapi anda perlu berbual dalam telefon atas urusan penting, guna loudspeaker. Guna loudspeaker supaya loudspeaker jauh daripada anda. Kalau meletup pun anda insya-Allah selamat. Jangan guna phone sambil charge jika suhu phone atau charger terlalu panas. Bila telefon tu bila suhu charger tu, bila anda charge terlalu panas, dia punya charger atau phone, jangan guna. Gunakan smart charger stop charging bila bateri phone dah penuh. Sekarang charger kebanyakan jenis
auto cut. Dia smart charging, smart charger. Bila bateri penuh, dia akan cut terus. Maksud dia tak ada lagi charge handphone. Selamat, bateri boleh tahan. Risiko litar pintas, risiko telefon meletup dapat dielakkan. Gunakan casing jenis rubber dan tebal supaya risiko renjatan rendah. Casing. Ni casing. Ni nampak casing. Casing jenis tebal. Kalau dia pecah pun dia meletup kat dalam ni je. Risiko anda kalau meletup kat tengah depan ni pun mungkin anda boleh reflect. Manusia ada reflect tau. Ada tindakan reflect. Kalau benda ni ada something bahaya, tangan kita akan angkat automatik. Mungkin risiko boleh selamat, tapi tangan yang belakang kena pegang. Nampak? Bila kita tengah pegang, dia panas, kita shot kat depan, kita angkat. Tangan belakang masih ada. At least bila kita pakai casing yang tebal, rubber, kalau dia rosak terbakar pun, ada masa lagi untuk kita lepas. Nampak? Ada masa lagi untuk tangan sebelah lepas. Pakai casing. Alright. Lagi ni nak. Jangan gunakan charger yang telah mengalami kerosakan fizikal. Macam mana? Tak apalah, anda tak payah turun sini lah. Abang sebut je. Nak muka abang je. Nampak tak image anda kat TV? Okey. Jangan gunakan charger yang telah mengalami kerosakan fizikal. Maksud apa? Kalau wire dia dah koyak-koyak macam tu. Wire dia dah koyak, insulation dia dah koyak. Dia punya sambungan ni dah mula nak disconnect, nak cabut. Ataupun dah koyak sini, dah longgar sini. Mana-mana yang dah ada kerosakan fizikal, jangan pakai. Bahaya. Ataupun panas. Bila anda cas je panas. Sebelum ni tak panas pun. Tapi sejak kebelakangan baru-baru, bila anda pakai dia panas. Maksudnya dia dah mengalami kerosakan fizikal. Jangan pakai, buang terus. Jangan menggunakan charger yang tidak sesuai dengan phone. Saya dah cakap dekat radio tadi. Contoh kalau phone Vivo, janganlah guna charger iPhone. Maksudnya kalau phone tu Vivo, guna charger Vivo. Kalau phone tu Oppo, guna charger Oppo. Kalau phone tu iPhone, guna charger iPhone. Kalau Samsung, guna charger Samsung yang original. InsyaAllah kalau berlaku sesuatu kes kecederaan atau short peta pintas, mungkin anda berpeluang menyaman syarikat telefon tersebut kerana anda menggunakan yang original. Tukar baru charger setiap 2 tahun. Charger ni kan, jadi dia tahan sebenarnya, bertahun-tahun dia tahan charger ni. Charger ni bertahun-tahun tahan. InsyaAllah 5 tahun pun dia tahan lagi. Tapi eloklah sediakan payung sebelum hujan. Ambil langkah berjaga-jaga. Jika anda khawatir sangat tentang risiko bahaya kerosakan charger sehingga menyebabkan litar pintas atau bahaya kepada anda, sebaiknya pakai 2 tahun. Lepas 2 tahun, dia baik ke, dia tak baik ke, dia rosak ke, dia tak rosak, buang. Beli yang baru dan pastikan original juga. Tukar setiap 2 tahun. Sebab dalam satu hari, tak tahu berapa kali anda cas. Dalam satu hari, tak tahu berapa kali anda cas handphone guna charger yang sama. Berjam-jam cas. Jangan charge phone pada soket yang telah loose atau longgar. Ini ramai yang tak alert. Soket plug 13A tu kan ada 3 lubang kan. Soket plug. Ada kes bila anda masukkan benda ni, anda masukkan kepala soket ni, dia longgar tau. Dia longgar. Dia boleh main tu. Kita boleh, dia loose tau. Kita boleh cabut masuk. Mudah, dia longgar. Jangan charge dekat soket plug jenis macam tu. Sebab apa? Sebab dia akan wujudkan spark. Bila spark, nanti voltage yang masuk kejap tinggi, kejap rendah. Kejap tinggi, kejap rendah. Dan bila berlaku spark, dikhawatiri sistem akan jadi panas. Sebab dia tak stable, dia tak stabil. Dikhawatiri risiko charger rosak boleh berlaku. Jadi kalau anda guna SSO tu, soket 13M, kalau dia loose, masuk, senang keluar masuk tu, jangan gunalah, bahaya. Macam ni ketat, nampak tu. Dekat lah, zoom lah. Nampak tu. Nampak tu. Ketat. Nak tarik pun susah. Nak tarik dia nampak. Terasa tau, rasa dia masih grip. Masuk, nampak. Grip. Nampak dia grip. Ada soket dia dah loose, jangan pakai. Sebab bila loose,
berisiko berlaku spark. Bila berlaku spark, voltage masuk tak stable. Saya ulang dua kali bagi faham. Dia akan berisiko memanaskan komponen dalam charger dan mungkin boleh merosakkan komponen dalam charger. Berkemungkinan berlaku. Okey, kalau dalam kenderaan sebaik-baiknya janganlah pakai macam kes yang baru-baru yang semalam tu kan. Jangan cas pakai soket 13M. Carilah USB port. USB lebih selamat. Kalau tak ada USB port, pakailah power bank. Pakai power bank sendiri, bawa dari rumah. Kalau tak ada power bank, sabarlah dulu. Sebab apa? Sebab kita tak tahu sistem elektrik dalam kenderaan tu macam mana, selamat atau tidak, diperiksa atau tidak, follow spec atau tidak. Dia punya sensitif untuk trip bila berlaku short circuit. Adakah sensitif untuk trip tu pantas, ataupun kenderaan tersebut memakai sensitif yang tidak follow spec, yang tinggi. Bila berlaku short yang kecil, dia tak boleh trip. Dia akan membahayakan pengguna. Sebab soket 13M tu dia menggunakan inverter daripada bateri bus. Bateri bus dia masuk inverter dulu dari DC 24 volt DC, ataupun dia menggunakan bateri eksternal 12 volt DC, atau dia menggunakan bateri eksternal 48 volt DC. Dia masuk ke inverter dulu. Inverter tu fungsi dia untuk menukarkan DC ke AC dari 12 volt atau 24 volt atau 48 volt bateri. Dia change. Dia masuk inverter, dia change to AC. Dia tukarkan ke 230 volt AC. Baru dia masuk ke soket plug 13M yang ada 3 lubang tu. Dan inverter tu pula barang teknikal. Kita tak tahu barang teknikal, biasalah. Ada yang bagus, ada yang cap ayam. Ada yang baik, ada yang dah rosak tanpa disedari. Bila dia rosak, dia akan burst. Dia akan hilang function. Dia tak boleh digunakan. Okey, itu tak apa. Sistem safety dia bagus. Ada jenis mungkin yang dah rosak tapi dia masih boleh guna. Macam mana dia rosak? Dia tak dapat keluarkan volt AC yang tepat. Sepatutnya dia masuk dari 12 volt DC, 24 volt DC, 48 volt DC. Dia akan masuk ke inverter, dia akan keluar. Dia akan change ke 230 volt AC. Ada setting tu, 220 volt atau 230 atau 240 volt AC. Dia akan change, step up. Tapi mungkin bila dia rosak dan dia tidak burst, dia masih run seperti biasa, mungkin dia keluarkan outgoing over 250 volt AC, over 250 volt AC. Dan charger handphone tak boleh tahan untuk kekuatan voltage yang tinggi macam tu. Dia akan panas, dia akan mula rosak. Jadi elakkan guna soket plug 13M dalam kenderaan. Pakailah USB port. Kalau tak ada, bawa power bank sini kat rumah. Kalau tak ada, jangan pakai dululah. Tukar baru. Okey, berkemungkinan breaker tidak trip. Yang saya cakap tadi lah, mungkin sistem wiring dalam bus tu dah ada problem. Ni mungkin ya, saya tak nak huraikan lebih sebab siasatan masih dijalankan, nanti mengganggu siasatan pihak lain. Ni saya kata kemungkinan. Mungkin sistem wiring dalam bus tidak sensitif atau tidak berfungsi baik. Safety dia out. Mungkin dah ada masalah pada phone tersebut. Sebelumnya memang charger dah ada masalah tapi dia tak trip, dia lepaskan. Sebab ada beberapa kes yang saya bantu di rumah customer saya. Satu rumah trip. Bila cari punca, rupanya charger handphone. Charger handphone yang kecil tu, walaupun charger handphone, bila masuk dekat plug, bila gunakan dia, satu rumah trip. Itu sistem yang bagus, sistem safety yang bagus. Bila sistem elektrik dia detect ada kerosakan pada appliance atau equipment atau device dia adalah charger handphone, sistem breaker akan trip untuk bagi tahu kita ada masalah dan owner rumah perlu panggil electrician profesional datang buat inspection. Dan bila saya datang buat inspection, saya dapati, bila saya buat siasatan, saya dapati berpunca dari satu charger handphone yang rosak. Bila charger handphone tersebut dibuang,
tidak digunakan lagi, alhamdulillah sehingga kini rumah tak trip lagi dah. Nampak? Walaupun satu device yang kecil, charger handphone, bahaya dia, risiko dia tinggi untuk keselamatan pengguna. Jadi sistem rumah tu sendiri, wiring rumah tu sendiri atau wiring kenderaan atau wiring bas tu mesti berfungsi baik. Mungkin charger handphone tu dia dah rosak dah. Bila pakai dekat bas, sepatut dia akan trip untuk mengelakkan risiko bahaya. Tapi dia tak trip, dia benarkan. Bila dia benarkan, risiko pada pengguna. Tukar baru charger jika mudah panas. Charger handphone tu, bila anda cas selama ni okey je. Saya kalau cas handphone tak panas tau dia punya kepala charger tu. Tapi ada kes bila charger dah rosak, bila anda cas dia panas. Bila anda rasa abnormal, sesuatu yang tidak normal dari kebiasaan, anda cas, anda rasa panas. Jangan pakai lagi. Buang charger tu. Dia berisiko membahayakan anda dan dia berisiko merosakkan handphone. Okey, ada dua lagi. Disconnect charging jika phone atau charger panas melampau. Bila anda cas, tiba-tiba handphone anda tengah panas, betul-betul panas. Charger panas sebab mungkin anda tengah main masa tu. Jangan teruskan charge. Offkan soket. Disconnect USB kabel charging tu daripada handphone. Biar handphone rehat dulu. Dan yang last sekali, beri ruang untuk handphone rehat. Beri ruang untuk handphone rehat ni. Manusia pun kalau tak tidur boleh demam tau. Enjin kereta, enjin kenderaan kalau tak matikan, asyik jalan je lama-lama boleh rosak. Handphone sama juga. Ada jenis orang tak boleh lekang dari handphone. Tangan tak boleh pisah dari handphone. Asyik nak tekan handphone je. Bila handphone tak rehat, dia pun makhluk juga. Ada kelemahan. Kalau dah asyik main je, panas saja, berisiko rosak. Bagi peluang handphone anda rehat. Bila handphone anda rehat, anda juga boleh rehat. Bila anda rehat, insya-Allah anda akan sihat. Sekian pembentangan saya, sharing daripada saya, Muhammad Azrizal Aziman, pengarah syarikat Mah Bayu Engineering Universiti Berhad. Semoga memberi manfaat kepada anda. Sila share kepada yang lain-lain, kenalan anda supaya dapat dipanjang-panjangkan. Saya pakar solar Malaysia, saya pakar kilat Malaysia, saya penulis 5 buku elektrik antara terbaik di Asia, bestseller selama 9 tahun berturut-turut. Saya pakar elektrik Malaysia. Terima kasih, terbaik.